Nama saya Nur Atika binti Lokman, nombor matrik 050624. Nama saya Nur Soleha binti Jarudin, Nama saya Tengku Naizati Syazwani binti Tengku Zahid, nombor matrik 050824. Nama saya Nur Ati Raizati binti Azami, nombor matrik 050293. Nama saya Nur Syahira Farhana binti Ibrahim, nombor matrik 050623. Nama saya Fazlata Akilah binti Muhammad Faisal, nombor matrik 051585. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini ingin menceritakan sedikit tentang sejarah dan juga asal-usul makanan tradisional yang tidak asing lagi di negeri Terengganu, iaitu lemang. Lemang semestinya makanan yang susah untuk ditolak jika dipelawa. Lebih-lebih lagi di pagi Aidilfitri. Bentuknya yang silinder dan juga teksturnya yang melekit seakan-akan pulut, tetapi ianya berwarna putih berbanding berwarna kuning. Lemang merupakan makanan tradisi yang dimasak ketika kenduri dan juga festival seperti Hari Gawai. Dan tidak lupa juga perayaan yang tidak asing lagi bagi umat Islam, iaitu perayaan Aidilfitri dan juga Aidiladha. Jika tiada lemang di pagi hari raya, ianya seperti memakan nasi tanpa lauk pauk. Lemang di Malaysia dipercayai berasal daripada orang asli di Malaysia yang menggunakan lemang sebagai makanan utama mereka. Makanan yang boleh didapati di seluruh Malaysia ini dipercayai sudah pun menjadi makanan utama Malaysia sejak tahun 1864. Makanan yang menjadi salah satu simbol tradisi di Malaysia ini dikatakan berasal daripada orang asli di Kelantan, Malaysia yang dipanggil sebagai orang asli Negrito. Orang asli Negrito atau dikenali juga orang Semang. Orang Negrito ialah penduduk yang terawal di Kepulauan Melayu dan mereka ialah salah satu kaum orang asli di Malaysia. Sejarah menyatakan bahawa orang Semang sudah wujud sejak 1000 tahun yang lalu dengan bukti penerokaan arkeologi di Kuchar, Kelantan. Selain di Kelantan, orang Negrito juga mendiami Borneo, Sarawak. Penerokaan ini dinyatakan oleh pedagang British satu ketika dahulu. Lemang bukanlah makanan biasa yang mudah untuk dimasak. Ia memerlukan teknik dan juga cara yang tepat. Mari kita lihat rangkuman video seterusnya bagaimana pemprosesan lemang itu dibuat secara tradisional. Jom kita saksikan. Erti puasa memberikan kita nikmat sebenar hari Aidilfitri. Bahan-bahan untuk membuat lemak ialah Bahan seterusnya adalah beras pulut, terusnya ialah santan serbuk. bahan yang keempat adalah daun pisang. Bahan-bahan lain yang diperlukan adalah gula. Bahan-bahan yang seterusnya adalah secubit garam. Dan bahan yang terakhir adalah api yang digunakan untuk membakar lemang. Cara membuat lemang. Langkah pertama, ambil beras pulut dan rendamkan ia ke dalam air selama 3 jam sehingga beras pulut kembang. Langkah kedua, ambil daun pisang dan gulungkan ia. Daun pisang tersebut haruslah diukur terlebih dahulu agar sesuai dengan bentuk buluh yang digunakan. Kemudian, lapikkan bahagian dalam buluh dengan gulungan daun pisang tadi. Langkah ketiga, apabila beras pulut yang direndam sudah kembang, toskan ia. Selepas itu, masukkan beras pulut yang telah ditos ke dalam buluh dengan perlahan-lahan. Pastikan beras pulut masuk ke dalam buluh dengan sempurna dan jangan terlalu banyak. Ini bagi memastikan tiada beras pulut yang terkeluar ketika proses pembakaran. Langkah keempat, masukkan santan yang telah digaul dengan garam secukup rasa ke dalam buluh. Anggaran santan yang dimasukkan mestilah melebihi paras beras pulut di dalam buluh. Langkah kelima, lemang tersebut dibakar sekurang-kurangnya selama 4 jam.
Bagi memastikan isi lemang dimasak dengan sekata, buluh lemang harus dipusing-pusingkan setiap 15 minit. Sebelum lemang diangkat, pastikan diperiksa terlebih dahulu sama ada sudah masak ataupun tidak. Sekiranya hasilnya lembut, ia menandakan lemang sudah masak dan menjadi. Akhirnya, lemang tersebut sedia untuk dihidangkan. Ia boleh dimakan dengan serunding ataupun rendang. Selamat menjamu selera. Menahan lapar dan juga dahaga. Erti puasa memberikan kita nikmat Baiklah, sebenar sebentar nanti kami akan membuka seorang pembuat lemang, iaitu Puan Masnah binti Yusof, atau lebih mesra dikenali sebagai Ibu. Boleh lo perkenalkan diri dulu? Nama Masnah Yusuf. Binti Yusof. Masa berapa lama dah you buat lemang? Belajar buat lemang ni ya? Daripada awal tu lama tu lagi. Lepas tu buat lemang ni nak jual tu semua ada je nak makan. Belajar. Lepas tu buat lemang ni rasanya senang ke susah? Rasa kalau orang biasa kerja buat tu rasa tak ada tu kita tu susah. Tak biasa lah. Seperti yang kita tahu, lemang merupakan makanan tradisi rakyat Malaysia pada Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Di Kelantan, lemang hanya ada pada Hari Raya Aidilfitri. Tetapi, pada Hari Raya Aidiladha, lemang sangat jarang dijumpai. Dia berbeza dengan ketupat. Kalau ketupat, makanan ini wajib ada pada kedua-dua Hari Raya. Berdasarkan temu bual saya dan pemerhatian saya, lemang di Kelantan dan di Terengganu tidak ada banyak perbezaan pun dari segi cara pembuatan dia, bahan-bahan yang digunakan. Mungkin disebabkan oleh faktor dua-dua negeri ini berada di pantai timur. Namun apa yang membezakan dekat sini, lemang itu dimakan dengan apa? Kalau di Terengganu, lemang dimakan dengan rendang. Tetapi kalau di Kelantan, lemang boleh dimakan dengan rendang, dengan sambal daging, dengan gula Melaka. Hai, Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Perak. Seperti yang ketahui bahawa lemak adalah satu makanan tradisi masyarakat Melayu di seluruh Malaysia, termasuk di Perak. Perak juga menjadikan lemang sebagai satu makanan utama ketika adanya perayaan seperti Raya Haji ataupun Raya Aidilfitri. Tetapi di Perak terdapat satu jenis lemang yang agak unik dan jarang dijumpai pada masa kini, iaitu lemang tepung. Lemang tepung adalah satu makanan tradisi masyarakat Perak satu ketika dahulu. Rasa dia seakan-akan bingka ataupun kuih bengkang. Orang kenal sebagai kuih bengkang. Rasa dia rasa. Cara buat dia sama seperti lemang pulut, iaitu gunakan buluh dan juga daun pisang. Cuma yang berbezanya adalah bahan yang digunakan, iaitu dia menggunakan tepung gandum, santan, gula pasir dan juga daun pandan. Hasil daripada temu bual saya bersama dengan masyarakat di Perak, mereka mengatakan bahawa lemang tepung ni jarang dijumpai dan jarang dilakukan pada masa kini adalah kerana ia mudah basi dan juga dia hanya bertahan untuk selama sehari. Jadi peniaga ataupun sesiapa sahaja ingin buat dia tidak boleh membuat dalam kuantiti banyak kerana ia akan mengalami kerugian. Jadi sampai situ saja daripada saya. Terima kasih.
Secara keseluruhannya, dapat kita lihat bahawa setiap makanan tradisi mempunyai keunikannya tersendiri yang mampu menarik orang untuk merasanya. Makanan tradisi ini juga dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana cara pembuatannya yang dilihat menjadi lambang kemeriahan dan juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Kerana ianya memerlukan sifat tolong-menolong bagi mendapatkan rasa dan juga teksturnya yang menarik. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah membuka mata dan merasa berbangga dengan kepelbagaian makanan yang ada di Malaysia, di samping tidak melupakan makanan-makanan tradisi masyarakat yang ada di negara kita. Sebelum saya melabuhkan tirai, izinkan saya akhiri rangkuman video ini dengan sebuah pantun. Makan nasi dengan sambal, makan perlahan macam siamang. Jangan ingat anda kebal bila atas meja ada lemang. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari